Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Madam Zuriani binti Ibrahim serta rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Harith bin Mustafa dan juga rakan saya iaitu Muhammad Zamir Zarif bin Muhammad Noor, Muhammad Ikhlas bin Mazir, Syamsul Amirul binti Samsuddin, Saidatun Najihah binti Syazali, Nur Izzati Syakira binti Jafri dan Nurul Syahira binti Ainuddin dari kumpulan 12 ingin membentangkan tentang pengaruh hedonisme barat ke atas remaja di Malaysia. Next slide. Hedonisme bermaksud pegangan atau pandangan hidup yang hanya mementingkan keseronokan, kegembiraan atau kesenangan hidup. Penularan budaya hedonisme telah mempengaruhi dalam kalangan kehidupan masyarakat Islam di Malaysia, terutamanya pada golongan remaja. Budaya hedonisme amat ditentangi dalam masyarakat pada masa kini. Permasalahan kajian, budaya hedonisme terkenal dan sering berlaku di kalangan remaja di Malaysia. Budaya ini dikhawatiri dan sering menjadi buah mulut masyarakat setempat kerana ia menular dengan lebih pantas. Remaja yang terpengaruh dan dengan budaya ini hanya mementingkan kepuasan nafsu semata-mata tanpa menitik beratkan sebarang panduan atau batasan mengikut ajaran agama dan moral hidup. Next. Objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian iaitu yang pertama untuk memahami definisi dan maksud hedonisme dengan lebih mendalam. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan kalangan remaja terjerumus dengan budaya hedonisme. Yang ketiga adalah mengkaji langkah-langkah yang boleh diambil dalam menghentikan budaya hedonisme dalam perspektif Islam dan mengawal penggunaan sosial media dalam kalangan remaja. Okey, saya akan teruskan dengan definisi budaya hedonisme. Budaya hedonisme ini merupakan satu gerakan dari pihak barat yang bertujuan menjajah fikiran anak-anak muda sesebuah negara untuk meleburkan nilai-nilai murni, memasukkan akhlak dan agama serta memusnahkan tunjang dan asas-asas penting yang menjadi amalan dan pembentukan peribadi seseorang insan. Next slide. Seterusnya jenis-jenis hedonisme. Terdapat 3 jenis hedonisme. Yang pertama adalah aliran rasionalisme, bermaksud cara berfikir yang hanya berpandukan kepada akal semata-mata dan tidak dapat menerima unsur-unsur agama yang bertentangan dengan cara pandangan rasionalisme adalah sebagai senjata untuk membunuh atau mematahkan cara berfikir orang-orang agama. Yang kedua adalah aliran empirisme, bahawa pengalaman panca indera adalah sumber ilmu pengetahuan dan aliran ini lahir sama dengan kelahiran aliran rasionalisme. Munculnya aliran ini juga kerana penolakan golongan intelektual barat terhadap peranan agama sebagai sumber ilmu pengetahuan. Aliran empirisme ialah berpegang pada 2 ungkapan. Yang pertama, kita tidak boleh mempunyai idea atau buah fikiran kecuali ia diperoleh oleh pengalaman atau dikecapi oleh panca indera. Yang kedua, kenyataan-kenyataan seperti kenyataan logik boleh diakui kebenarannya hanya menerusi pengalaman panca indera. Yang ketiga adalah hedonisme moden. Ia merupakan satu proses lanjutan dari zaman Renaissance, iaitu untuk menghilangkan nilai-nilai tradisional yang menjadi pegangan mereka sebelum berlakunya zaman kebangkitan. Nilai-nilai kerohanian dan agama dipisahkan dari nilai jasmani dan material. Apabila dikaitkan dengan modernisasi, ia tidak terlepas dari pemikiran sekularisme kerana moden adalah suatu yang baru dan secara umumnya perkara yang
lama tidak boleh digunakan pakai lagi dan dianggap tradisional atau lama itu sudah ketinggalan zaman, tidak maju dan tidak relevan lagi. Seterusnya, slide seterusnya. Saya akan menerangkan tentang ciri-ciri budaya hedonism. Yang pertama, mementingkan keseronokan. Golongan ini terpengaruh dengan budaya hedonism amat mementingkan keseronokan dan sangat menyukai keseronokan. Mereka juga akan lalai dengan kewajipan atau tanggungjawab mereka. Contoh keseronokan tersebut ialah berseronok di kelab malam, meminum arak dan juga bergaul bebas antara lelaki dan perempuan. Yang kedua, mementingkan kemewahan dunia. Golongan hedonism sangat mementingkan kemewahan dalam kehidupan seharian. Bab kata pepatah, ukur baju di badan sendiri. Golongan ini sangat taksub dengan kemewahan sehingga apa yang dipakai hendaklah daripada jenama terkemuka. Golongan ini juga sering menilai orang lain sehinggakan jika seseorang itu memakai barangan tiruan, mereka akan memperlekehkannya. Yang ketiga, taksub dengan budaya luar. Golongan hedonism ini terlalu taksub dengan budaya dari negara luar seperti Barat dan Korea, seperti mengikut cara pemakaian hingga memakai pakaian yang menjolok mata. Golongan ini juga tidak mempunyai rasa malu atau segan dengan orang sekeliling. Pada mereka, pakaian yang dipakai itu adalah fashion terkini, sedangkan orang sekeliling tidak selesa dengan cara mereka berpakaian. Yang terakhir, pertuturan kasar. Setiap perkataan yang keluar dari mulut golongan ini adalah kasar dan tidak sopan. Mereka sering mengeluarkan kata-kata kesat sehingga tiada rasa malu atau hormat. Mereka juga sering menyebut perkataan lucah. Golongan ini juga tidak menghormati orang yang lebih tua kerana apabila bercakap dengan mereka, mereka menggunakan kata-kata kesat, kasar dan juga lucah. Seterusnya. Saya akan mengatakan pasal tentang faktor budaya hedonism. Yang pertama ialah remaja yang mempunyai masalah keruntuhan institusi kekeluargaan. Contohnya seperti bapa mereka yang bercerai ataupun bapa mereka berpoligami ataupun sebagainya. Ini menjadikan remaja zaman sekarang iaitu anak muda menjadi lebih tidak mendapat kasih sayang daripada mereka berdua dan membuat keputusan sendiri untuk menjadikan kehidupan mereka lebih bebas tanpa memikirkan keluarga mereka. Seterusnya ialah remaja yang kurang pegangan agama. Di sebalik apa yang dikatakan tentang agama ialah remaja yang kurang pegangan agama lebih mudah terjerumus dengan budaya hedonisme ini. Mereka ibarat seperti tiada pegangan di dalam diri mereka. Mereka lebih mudah terpengaruh dengan budaya hedonisme ini kerana mereka tidak memikirkan sebarang apa pun di dalam kepala mereka kerana mereka tiada pegangan agama yang kuat. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada Zami untuk menerangkan tentang kesan budaya hedonisme. Baik, kesan budaya hedonisme. Apakah impak terhadap masyarakat sekiranya remaja sering terjerumus kepada budaya hedonisme? Setelah membuat wawancara kepada dua responden, yang pertama Cik Putri Nur Adina binti Muhammad Zubli, Presiden MBP, berdasarkan wawancara dengan beliau menyatakan kesan budaya hedonisme iaitu remaja adalah harapan negara. Pemimpin kita yang kini akan mencari remaja yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang baik. Dan responden kedua, Puan Nik Nurul Ain binti Nik Azmi, mengatakan bahawa kesan budaya hedonisme adalah remaja tersebut akan lebih kepada individualism.
remaja akan lebih mementingkan dirinya sendiri dan menjadi orang yang boros atau pembaziran yang banyak lebih kepada hiburan. Berdasarkan kajian lepas, terdapat beberapa kesan kepada individu yang mengamalkan budaya hedonism. Seperti dia akan meningkatkan permasalahan sosial dalam masyarakat dan juga keruntuhan pertahanan dalam negara. Seterusnya, Seterusnya ialah cadangan atau langkah mengatasi budaya hedonism. Yang pertama ialah mempunyai nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni sangat penting bagi ibu bapa untuk dititik beratkan kepada anak-anak mereka. Yang kedua ialah gerakan dakwah agama. Gerakan dakwah agama masyarakat perlulah mengadakan kempen atau dakwah agama kepada remaja zaman sekarang. Yang ketiga ialah ibu bapa harus menjadi contoh kepada anak-anak mereka. Ibu bapa haruslah menjadi contoh kepada anak-anak mereka agar anak-anak mereka tidak terjerumus kepada budaya hedonism. Yang seterusnya adalah hasil kajian. Yang pertama adalah untuk memahami definisi dan maksud hedonism dengan lebih mendalam. Dari pandangan Cik Puteri Nur Adina binti Muhammad Zubli, beliau mengatakan bahawa budaya hedonism sering berlaku dalam kalangan remaja yang berumur antara 18 hingga 29 tahun. Beliau juga mengatakan setiap individu dalam kalangan remaja mempunyai ideologi yang berbeza. Golongan ini mempunyai matlamat hidup hanya tentang keseronokan. Setiap individu mempunyai cara keseronokan yang tersendiri. Contohnya, pergi ke konsert untuk hiburan mosh, pergi ke kelab malam, mengambil dadah dan sebagainya. Budaya ini semakin meluas kerana kita menormalisasikan budaya liberal dari barat berbanding budaya tradisional di Malaysia. Dari sudut pandangan Puan Nik Nurul Ain binti Nik Azmi pula, beliau menyatakan bahawa budaya hedonism ini merupakan pemahaman yang meletakkan keseronokan di tempat yang maksimum. Beliau juga berpendapat budaya hedonism ini mempunyai persamaan dengan sekularism, di mana mereka yang terlibat dengan budaya ini mengenepikan tentang soal agama, di mana agama kita membenarkan atau melarang untuk melakukan sesuatu perkara. Hal ini kerana mereka tidak melimitkan keseronokan dan memberi bahaya kepada remaja. Tujuan mereka adalah untuk mencapai kepuasan dari segi materialistik atau kebendaan. Antara contoh yang diberikan oleh Puan Nik Nurul Ain adalah harta, duit barangan, berjenama dan sebagainya. Mereka ingin berada pada satu tahap yang tertentu untuk memiliki apa-apa saja yang mereka mahukan. Okey, baik. Seterusnya ialah untuk mengenal pasti faktor dan punca penyebaran budaya hedonism di kalangan remaja Malaysia. Daripada wawancara yang saya dan kumpulan saya jalankan daripada pandangan Encik Puteri Nur Adina binti Muhammad Zubli, beliau mengatakan bahawa beliau tidak setuju bahawa agama dijadikan punca utama di mana remaja tergolong dengan budaya hedonism ini. Dia juga menyatakan bahawa seseorang itu lebih cenderung kepada perilaku dirinya sendiri kerana mungkin agama, walaupun seseorang itu mempunyai pegangan agama yang tinggi sekalipun, jika mereka ingin melakukan sesuatu, mereka lebih kepada berfikir tindak laku mereka sendiri tanpa memikir pegangan agama. Seterusnya daripada pandangan Puan Nik Nurul Ain binti Nik Azmi pula, beliau menyatakan bahawa agama menjadi salah satu faktor penyebaran budaya hedonism di kalangan remaja Malaysia. Beliau menegaskan bahawa seseorang itu harus dan wajib mempunyai pegangan agama di dalam diri sendiri. Tanpa pegangan agama,
mereka tidak ada pendirian di dalam hidup mereka. Apa yang mereka ingin buat, mereka tidak ada hala tuju sendiri. Dan seseorang yang mempunyai pegangan agama, apabila mereka ingin membuat sesuatu perkara, mereka lebih kepada ingin mendapatkan keredaan daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Akhir kajian ini, secara tidak langsung kita dapat menarik minat lebih ramai masyarakat, terutamanya golongan remaja, untuk mempelajari dengan lebih mendalam mengenai budaya hedonisme yang semakin berleluasa di era globalisasi ini. Hal ini kerana kita perlu sentiasa peka dan ambil tahu terhadap keburukan yang dibawa oleh budaya hedonisme bagi mencegah seorang individu itu daripada terjerumus oleh pemahaman ini yang boleh membawa kepada perpecahan umat. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam tentang pemahaman budaya hedonisme, seperti dapat membezakan jenis-jenis hedonisme, ciri-ciri dan faktor seseorang itu terjebak dengan budaya ini. Tambahan pula, kita juga dapat mengetahui kesan-kesan budaya hedonisme ini terhadap golongan-golongan yang melampaui batasan dalam berhiburan, serta langkah-langkah yang boleh diambil dalam mencegah budaya hedonisme supaya dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Okey, seterusnya kesimpulan. Kesimpulannya, setiap orang mempunyai pendapat yang berbeza dalam mencapai kebahagiaan. Kalangan ahli falsafah Yunani, ada yang mengatakan kebahagiaan itu dikecapi dengan ilmu pengetahuan. Mereka yang memiliki ilmu digambarkan sebagai orang yang bahagia. Namun, di sana ada satu aliran yang juga berpendapat bahawa kebahagiaan itu dikecapi dengan kepuasan, iaitu kenikmatan dan sebagainya. Contohnya, Aristippus berteori bahawa keseronokan merupakan satu-satunya perkara yang dicari dalam hidup manusia, seperti konsep yang terdapat dalam budaya hedonisme ini. Hakikatnya dapat disimpulkan di sini bahawa hedonisme membawa kepada banyak keburukan yang akhirnya akan mengheret pada kehancuran budaya suatu hari nanti jika tidak dicegah sekarang. Bahkan ia akan berpeluang beranakkan generasi tiada agama sekalipun memakai nama Islam. Sempadan-sempadan agama yang menyekat manusia daripada jahanam dilanggar dengan pemikiran di atas label keseronokan. Bahkan sempadan-sempadan itu dilihat menyusahkan, menyekat dan menyokong dan sebagainya. Maka yang akan lahir juga ialah umat yang berotakkan barat, di mana akhirnya ia memakai sifat malu dan maruah seorang insan. Pemikiran hedonisme ini perlu dibendung dan dikawal daripada terus meracuni generasi muda, kerana generasi muda ini merupakan pemimpin negara di masa hadapan serta menjadi pewaris dalam membina sebuah peradaban. Jika racun ini tidak diubati secara tidak langsung, kita ibarat menggadaikan peradaban bangsa dan agama pada masa hadapan, dan dengan membiarkan anak muda hari ini ditenggelamkan oleh arus agenda dan pemikiran musuh Islam. Itu sahaja. Sekian sahaja dari kumpulan 12. Terima kasih kerana mendengar pembentangan kami. Assalamualaikum.